Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Farid Misbah, Azrul Abdul Rahman, semua tamu yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana dapat kita bertemu kembali selepas sekian lama kita bercuti, tuan-tuan ya. Ramadan berlalu, mudah-mudahan iman dan juga takwa yang kita garap bersama-sama dan segala ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan itu berkesan, menjadikan kita manusia yang lebih baik, manusia yang lebih saleh, yang lebih muslih. Ya, Zulbahri Zainuddin, ahlan sahlan kepada semua yang hadir. Ini Idris ya. Malam ni kita masuk kepada surah yang baru yang telah pun kita undi sebelum ni, sebelum Ramadan yang lalu, iaitu surah Sajdah. Satu surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gi Kaluk, Kuaboy, Arvi, Azizan, semua yang hadir pada malam ni ya. Jadi surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kalau tuan-tuan punya kesempatan, tolong buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir yang telah menjadi rujukan kita untuk sekian lama ni, pada muka surat 301 jilid yang ke-7 ya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan ada kesempatan untuk buka tafsir yang penting ni. Mari bersama kita buat investment akhirat untuk memahami kalamullah. Alangkah ruginya kehidupan kita mempunyai penguasaan dalam berbagai perkara. Kadang-kadang tak kena-mena kita pun kita tahu dengan banyaknya agresifnya maklumat yang kita dapat di media sosial pada hari ini. Seorang guru saya bergurau, berkata, agaknya kalau Imam Bukhari duduk pada zaman ni, Imam Bukhari pun pening melihat ilmu yang ada pada seseorang kita. Begitu banyak ilmunya, luas pengetahuannya. Tapi tuan-tuan, apakah ilmu yang kita perolehi dalam media sosial itu mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun tidak kan? Ini soalnya Jadi mudah-mudahan tuan-tuan punya kesempatan untuk membaca tafsir Ibnu Katsir yang selalu saya recommend kali ini. Moga-moga menjadi sebab untuk kita memahami kalam Allah lebih baik. Ahlan wa sahlan Suzy Daniel, Nisanu Hasanah, masya-Allah. Ahlan wa sahlan, gembira tengok kalian bersama-sama dalam wacana ilmu ini Ustaz Safi Sadiqin, terima kasih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tuan-tuan sudah pun selesai menyempurnakan puasa 6. Kalau tak sempat pun tak mengapa, minggu depan adalah hari-hari yang istimewa dalam bulan Syawal hari dipanggil sebagai hari-hari putih, iaitu pada 13, 14, 15 Syawal yang jatuh pada hari Selasa, Rabu, Khamis. Kita boleh puasa dan saya telah ajar pada tuan-tuan daripada buku, daripada kitab Hayawanat Al-Kubra, kitab Al-Hayawan Al-Kubra, kitab Hayatil Hayawan Al-Kubra yang menceritakan tentang doa para salihin. Anda mereka punya hajat, mereka puasa pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Kemudian hari Jumaat mereka pergi menunaikan salat fardu Jumaat. Mereka ada doa yang telah kita pelajari sama-sama. Dalam bulan Ramadan itu saya telah ijazahkan doa ni. Tuan-tuan ni rujuk balik semula ada kita kongsikan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada tuan-tuan belum lagi join Telegram sahabat Ustaz Zahazan, dia alu-alukan kerana ada banyak manfaat, ada banyak nota, ada banyak doa yang kita kongsi kat situ. Ada Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Abu Fatih, Ustaz Safi Sadiqin, ramai yang hadir di situ untuk menyertakan doa-doa yang kita bincang. Jadi minggu depan punya kesempatan bagi mereka yang belum puasa 6, boleh ambil peluang untuk puasa 6 kerana hadis mengatakan, hadis sahih riwayat Muslim, man sama Ramadhan thumma atba'a sittan min Syawal fazalika saumud dahri. Siapa yang puasa Ramadan ikuti dengan 6 hari dalam Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun genap. Kata para ulama dalam fatwa yang dikemukakan, kita boleh rujuk dalam Ensiklopedia Amalan Setahun. Dikumpulkan pandangan para ulama yang jumhur mengatakan tidak ada masalah kalau kita puasa pada hari yang berselang-selang, tidak semestinya berturutan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir pada muka surat 301, tuan-tuan boleh buka jilid ke-7. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Jumu'ah bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW di waktu salat fajar hari Jumaat, baginda akan baca surah Sajdah dan surah Al-Insan, iaitu Hal Ata Alal Insan. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Jabir berkata, Nabi SAW tidak akan tidur hingga baginda membaca Alif Lam Mim Tanzil dan juga Tabarakalladzi biadihil mulk. Jadi Nabi sangat cinta untuk membaca
dua surah yang penting ini sebelum tidur sallallahu alaihi wasallam. Selain itu Nabi kita juga membaca 3 qul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan adabnya kita hembuskan kepada kedua tapak tangan kita, lantas menyapukan ke seluruh anggota badan mana yang sampai. InsyaAllah pada malam itu kita tak akan dimudaratkan oleh apa perkara sekalipun. Di samping itu jangan lupa untuk membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Inilah amalan wirid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali menuju ke tempat tidur, sekali berbaring, setiap kali pada waktu malam sallallahu alaihi wasallam Nabi kita akan mengamalkan perkara ini. Dan jangan lupa doa untuk mengelakkan perkara-perkara musibah berlaku yang telah kita pelajari bersama. A'udzubillahil karim alladzi bi kalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barun la fajir min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Doa ni kita baca tuan-tuan, memandangkan pada waktu ujian banyak menimpa manusia pada hari ini, penyakit berlaku, pendapatan mungkin terkesan, mempengaruhi income mereka, kita bimbang perkara-perkara yang tak elok berlaku kepada diri kita tuan-tuan. Na'udzubillah, rompakan dan sebagainya. Jadi ini antara amalan Nabi kita SAW, memohon kepada Allah perlindungan pada waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang crucial seperti sekarang ni tuan-tuan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, surah ni dinamakan dengan surah As-Sajdah dan diturunkan kebanyakan ayat daripada surah As-Sajdah ni di Mekah. Diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi berarti surah ni merupakan surah Makkiyah, kecuali kata Al-Imam Muhammad Al-Alusi dalam tafsirnya bahawa ada beberapa ayat daripada surah As-Sajdah ni diturunkan oleh Allah SWT di Madinah. Selain daripada itu, semuanya turun di Mekah. Rupa-rupanya dalam satu surah ada pembahagian ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Tapi mimbabi taglib, orang Arab kata, bila mengambil majoriti ayat itu turun di sebelum hijrah, maka dinamakan surah itu surah Makkiyah, walaupun hakikatnya terdapat ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam surah itu. Terdapat ayat-ayat tertentu yang diturunkan oleh Allah selepas Nabinya sallallahu alaihi wasallam selamat berhijrah ke Madinah. Jadi ini perkara yang dibincangkan oleh para ulama dalam bab berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Kita telah pelajari bahawa Makkiyah ni berarti turun sebelum hijrah, Madaniyah turun selepas hijrah. Jadi yang maklumkan bahawa kali ini tak dapat notification dalam Facebook. Facebook ni ada macam-macam restriction sekarang tuan-tuan. Tambahan pula pada hari ni ialah berlaku pergolakan dan sebagainya di Palestin. Jadi orang yang bercakap banyak tentang isu ni, mungkin Facebook mereka ada masalah-masalah tertentu tuan-tuan, tak terkecuali saya. Jadi harap tuan-tuan jangan abaikan peluang untuk share video ni kepada semua teman yang ada. Moga-moga padanya ada manfaat, moga-moga padanya ada hidayah, moga-moga padanya ada peluang untuk kita menambah amal salih ala basiratin min amrina, dengan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man taba'ani. Beramal ni mesti ada ilmu, mesti ada panduan, mesti ada dalilnya tuan-tuan. Jadi dikatakan oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Muhammad Al-Alusi yang tafsirnya Ruhul Ma'ani, nazalat suratus Sajdah bi Makkah siwa 3 ayatin. Turun surah Sajdah ni sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah, melainkan 3 ayat saja. Apakah ayat itu wahai Imam Al-Alusi? Yang pertama, afaman kana mu'minan kaman kana mayyita. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan turunnya di selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Berarti ayat ni ayat Madaniyah, walaupun duduknya dalam surah Makkiyah. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ustaz Syafiq Murad, betul, untuk mengatasi masalah notification boleh join Telegram sahabat Ustaz Hazan. Tolong tuan-tuan maklumkan kepada teman-teman kita yang masih belum masuk ke Telegram sahabat Ustaz Hazan, ada banyak manfaat insya-Allah dalam perkongsian kat situ, bukan saya seorang saja yang bagi. Doa-doa yang kita pelajari semuanya akan dicatatkan oleh sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada dalam grup ni. Maklumlah kadang-kadang saya baca pantas sangat, tuan-tuan tak sempat nak catat. Baik, selain daripada itu, ayat ini dimaksudkan juga, kata para ulama, contohnya Mujahid, Al-Kalbi, mengatakan bahawa ada ayat lain, tatajafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini juga kata sebahagian daripada para ahli tafsir turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Berarti ayat itu adalah ayat Madaniyah, walaupun duduknya dalam surah yang disifatkan sebagai surah Makkiyah. Baik. Jadi kata Al-Imam As-Suyuti, apakah kaitan surah Sajdah dengan surah sebelumnya, itu surah Luqman?
Apakah kaitannya? Kalau kita perhatikan tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, pada hujung surah Luqman, Allah SWT, mari kita buka sama ayat-ayat terakhir daripada surah Luqman ni. Allah menceritakan ayat ke-34, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Ketahuilah sungguhnya Allah itu memiliki ilmu tentang hari kiamat, dan Allah juga yang menurunkan hujan. Allah lah yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim seseorang perempuan, dan manusia itu tidak tahu apa yang akan dia peroleh pada hari esok, dan seseorang itu tidak tahu di manakah dia akan dimatikan oleh Allah SWT, di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ayat daripada terakhir surah Luqman ni, kalau kita lihat kesambungannya dengan ayat surah Sajdah yang awal, iaitu menceritakan tentang kehebatan Allah SWT. Alif Lam Mim. Lagi ayat ini mengukuhkan dalam hati kita betapa Allah SWT sangat berkuasa. Ketika ayat ini turun, orang Arab terkemuka sebagai satu bangsa yang sangat mengagung-agungkan karya sastra, gubahan dan juga syair-syair yang indah yang mereka ucapkan. Barangkali seseorang mereka boleh mengucapkan 1000 bait, 1000 rangkap syair yang sama hujungnya lam je semua, ataupun nun saja semuanya, ataupun ba je. Kita kalau pantun dalam bahasa Melayu paling panjang pun pantun 4 kerat, mungkin ada lebih pada itu sikit, gurindam dan sebagainya. Tapi bayangkan orang Arab yang kehidupan mereka ni, kata tuan-tuan guru kita, contohnya Maulana Syekh Dr. Al-Ghani Al-Hasani ketika mengajar kami di Jordan dahulu kitab Sirah Ibn Hisham, bahawa Arab ni negara mereka lapang macam padang jarak padang terkukuh. Oleh sebab demikian, mereka tak ada benda berserabut dalam fikiran. Jadi itu sebabnya mereka boleh mengungkap kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat mengagumkan, gubahan yang sangat hebat, kerana mereka tak ada macam kita. Kita ni ada banyak hutan, ada banyak sekatan dalam penglihatan kita, menyebabkan description kita pada satu perkara banyak terbantut dan tak lengkap. Mungkin betul lah kata-kata ni tuan-tuan ya. Justru orang Arab ni terkemuka sebagai satu bahasa yang sangat mu'jiz. Maknanya mu'jiz ni adalah satu perkataan i'rab. Orang Arab tahu i'rab. I'rab ni makna perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Arab itu ada kedudukannya, ada maknanya tersendiri, rangkaiannya, rantaiannya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Itulah i'jaz yang terdapat pada bahasa Arab sendiri, lantas Allah milihnya sebagai bahasa perhubungan langit dan bumi. Berbeza daripada bahasa kita tuan-tuan yang tak punya banyak vocab semacam bahasa Arab sebenarnya. Dan ikut kajian tuan-tuan ya, dalam majalah Economist yang pernah dicatatkan oleh Pentagon tuan-tuan, maknanya satu kajian yang sangat mendasar dalam budaya orang-orang barat sana, mengatakan bahawa lagi 100 tahun ke hadapan mungkin bahasa orang putih, bahasa English yang dipakainya akan rosak strukturnya. Barangkali tuan-tuan tahu Shakespeare dulu menggunakan bahasa yang orang putih pada zaman sekarang dah tak boleh nak, tak sama langsung tuan-tuan. Pronunciation bahasa Arab, bahasa Inggeris ini berbeza daripada tulisannya. Tapi bahasa Arab, kalau tuan-tuan lihat, al-ard, bumi. Cuba bayangkan dengan bahasa orang putih, globe ataupun earth. Barangkali ada huruf yang tak dibunyikan. Setengah kajian mengatakan bahawa dulu orang putih mengatakan knife, pisau itu dipanggil nifi dulu. Tengok betapa rancaknya perubahan yang berlaku dalam bahasa Inggeris. Maka orang putih pada ini bimbang dan meyakini bahawa laras bahasa orang putih kalau nak ditulis bahan-bahan mereka yang penting, nanti lagi 100 tahun ke hadapan orang baca orang dah tak faham apa yang terdapat dalam catatan itu. Justru Amerika tuan-tuan, negara yang paling berkuasa dan yang paling kuat dalam dunia ini, pun mengambil langkah menyalin segala manuskrip penting dalam arkib negara mereka dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan nak tahu, ini bukan perkara dusta tuan-tuan, ni fakta tuan-tuan ni. Kerana bahasa Arab ini mereka meyakini, bayangkan 1400 tahun lalu bahasa Al-Quran yang dipakai, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, tuan-tuan akan faham sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, kecuali pada kalimah-kalimah tertentu sahaja. Al-Imam Suyuti menjelaskan dalam Itqan, kenapa Nabi tidak mentafsirkan Quran. Saya pernah jelas kepada tuan-tuan kan, kenapa Nabi tak tafsirkan Quran. Ada tak tafsir Nabi SAW Al-Quran? Ada ayat tertentu, tapi bukan keseluruhan. Kerana sebenarnya Al-Quran diturun dengan bahasa yang difahami oleh semua manusia yang belajar bahasa Arab. Sama dia belajar di Azhar, dia belajar di Jordan, dia belajar di Madinah, dia belajar di Maghribi, dia belajar di Tunisia, di Iraq, di Kuwait, di mana saja dia belajar bahasa Arab, dia akan faham bahasa Al-Quran itu. 80% dia akan faham tuan-tuan bahasa Arab.
Mereka yang belajar di kuliah syariah ke, usuluddin ke, lughah ke, mereka akan faham bahasa yang digunakan oleh Allah dan Quran, tak perlu Nabi mentafsirkannya. Itu penjelasan Imam Suyuti. Ada perkataan, ada yang kedua, benda yang bersifat mutasyabihat. Mutasyabihat ni memang kita tidak tahu. Ini macam alif lam mim yang kita sedang pelajari sekarang. Ni kita tidak tahu kerana ilmunya disimpan di sisi Allah. Ada penjelasan Ibn Abbas menjelaskan apakah maksud alif lam mim itu, Yasin itu apakah ia nama Nabi dan sebagainya, atau ada description tertentu. Memang itu ada takwil, itu bukan tafsir yang sebenar. Itu merupakan satu pandangan-pandangan yang ada asasnya yang tertentu tapi tidak bersumberkan kepada Nabi SAW, kerana ini dipanggil sebagai antara perkara mutasyabihat. Hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kita belajar pada awal surah Ali Imran, Allah mengatakan bahawa ada ayat ni sifatnya mutasyabihat. Yang ketiga, hanya difahami oleh orang-orang alim sahaja. Ini perlu pada pentafsiran. Yang keempat, diketahui oleh orang Arab sahaja. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang alim, tapi ketika turun ayat wa fakihatan wa abba, daripada surah Abasa itu Allah sebut perkataan wa fakihatan wa abba, fakihatan na'rifuha walakin ma huwal ab. Sayyidina Umar bertanya, maka ia dijelaskan oleh orang Arab. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan, ketika Al-Kisai duduk untuk membaca ayat ataupun Al-Asma'i baca ayat-ayat berkaitan dengan hukum potong tangan, disebut silap. Orang Arabi ada kat situ berkata ini bukan perkataan Tuhan, rupa-rupanya tukar di antara perkataan Azizun Hakim dengan Ghafurur Rahim, tuan-tuan ni oleh Allah sekalian. Jadi ini adalah satu kemukjizatan Al-Quran, kaitan di antara surah Sajdah dengan surah Luqman yang diturunkan sebelumnya, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan faham apa yang saya sampaikan ya. Apabila menceritakan tentang kehebatan yang daripada Alif Lam Mim ini merupakan satu mukjizat Al-Quran. Ketika turun, orang Arab merupakan bangsa yang sangat kagum dengan gubahan bahasa, dengan karya yang sangat tinggi, dengan laras bahasa yang sangat hebat, sastra yang mereka berkumpul di Mekah dalam suq Uqaz sebagai contohnya untuk mendengar syair-syair yang hebat pada musim haji, lalu digantungkan dengan tinta emas di Kaabah. Tapi turunnya ayat-ayat seperti ini membungkamkan mereka, dan telah kita bincangkan dalam surah Isra yang lalu. Allah menurunkan ayat, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, kalau berkumpulnya semua manusia dan juga jin untuk mendatangkan walaupun satu surah daripada Quran, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Ini dia surah Quran, tuan-tuan. Kalau kita kait dengan kehidupan, kata Syekhuna Dr. Muhammad Ratib An-Nabulisi dan tafsirnya, cuba kita lihat, tuan-tuan, satu binatang yang ada bersama dengan kita. Contohnya ayam jantan, ayam betina. Kalau kita pelihara ayam jantan tu berkokok pagi-pagi menandakan rahmat Allah turun, kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kan? Ada setengah hadis mengatakan bahawa ayam jantan putih itu disukai oleh Nabi, oleh malaikat. Ada hadis ni walaupun dinafikan oleh kebanyakan para muhaddisin ya. Mimba fadail amal, tak ada masalah lah kalau kita nak bela, bukan kita syirik puja ayam tu, bukan. Bayangkan ayam yang lemah seperti itu, satu binatang yang kecil, tapi dia makan apa saja yang terdapat di muka bumi, dengan cacingnya, dengan rumputnya, dengan apa biji yang kita bagi kepadanya. Maka tiba waktu ayam betina itu akan bertelur. Agak-agak kalau kita kumpulkan apa benda yang dimakan oleh ayam ni tadi, dengan bijinya, dengan jagungnya, dengan berasnya, dengan nasi kita yang tak mau makan bagi dia makan, rumput, cacing, kita kumpul gaul, datangkan mana-mana teknologi yang paling hebat dalam dunia untuk buat telur ayam, itu pun mereka tidak akan mampu, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau lembu yang besar, kambing yang Allah jadikan itu makan rumput, makan daun kelapa sawit dan sebagainya, maka akan terbit susu. Agak-agak ada tak teknologi hebat dalam dunia pada hari ini yang ditaja oleh negara-negara paling maju sekalipun, dengan kemajuan luar biasa mereka capai sekalipun, katanya pergi ke bulan dan planet-planet berdekatan. Suruh mereka untuk kumpulkan apa yang lembu atau kambing ni makan tadi, dirumuskan kan untuk buat titis susu lembu, susu kambing. Agak tuan-tuan boleh buat tak, tuan-tuan agak? Maka sebagaimana i'jaznya melemahkan manusia itu oleh Allah SWT yang Maha Pengasih, yang menjadikan nikmat-nikmat yang besar dalam hidup pada kejadian yang ada keliling kita, begitu juga Al-Quranul Karim, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Lalu Allah mulakan ayat ini dengan Alif Lam Mim sebagai satu cabaran, sanggahan kepada tahaddi. Ia membentuk satu cabaran kepada manusia. Boleh tak kau datangkan ayat seperti ini? Padahal huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim bukanlah asing kepada orang-orang Arab.
Mereka boleh menggubah syair-syair yang sangat indah menggunakan perkataan-perkataan daripada huruf-huruf itu. Tapi bila Allah sebut Alif Lam Mim, so mereka bungkam. Mereka tak boleh nak buat ayat macam tu pendek tapi maknanya mendalam, dan mereka semua akur untuk mengatakan bahawa ia memang merupakan satu perkara yang luar biasa. Yang pernah saya ceritakan, Al-Walid bin Mughirah yang disuruh oleh golongan musyrikun untuk berdebat dengan Nabi di atas kapasitinya, seorang yang dipandang hebat, berpelajaran, pendedahan kepada dunia luar banyak, untuk dia menyanggah Nabi SAW. Tiba-tiba bila dengar Nabi baca tuan-tuan ayat surah Ghafir, maka si Walid bin Mughirah ni bungkam mengatakan, ini merupakan satu kata-kata, kami tahu penyair, Muhammad bukan penyair. Kita semua tahu ahli sihir, Muhammad bukannya ahli sihir. Kita tahu dukun ramai di kalangan kita, Muhammad bukannya dukun. Lalu dia telah berkata dengan kata-katanya yang mengkagumkan bahawa ia merupakan la mughdiqu min asfalah, muthmiru min a'la, mughdiqu min asfalah, min asfalih. Bagaimana dikatakan demikian, wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi wa ma huwa biqauli bashar. Sungguhnya dia merupakan satu umpama pokok yang sangat rimbun, yang sangat indah, cantik, berbuah lebat. Quran itu diumpamakan, ditamsilkan, dan dia pasti akan mengalahkan apa jua ucapan yang mampu kita ungkapkan. Demi Allah, ia merupakan bukan kata-kata Muhammad, ia merupakan kata Allah. Sehingga sekalian orang musyrikin yang berkata di situ, nampaknya Muhammad telah pun mensabitkan, maknanya mengkafir, menyebabkan Walid bin Mughirah pun turut dipengaruhi oleh bahasanya yang indah. Orang Arab pun akhirnya melihat Walid bin Mughirah diharapkan dapat mengalahkan Nabi, itu pun hanya tumpas di tangan Nabi SAW mendengar ayat Quran. Jadi orang Arab ini merupakan bangsa yang sangat berbangga dengan bahasa pencapaian mereka. Maka mereka melihat bahawa mereka tidak mampu untuk mendatangkan kehebatan struktur yang sangat indah macam Al-Quran, tuan-tuan, kerana bahasanya ringkas tetapi mengandungi makna yang sungguh mendalam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, datangkanlah mana-mana buku yang paling best seller sekalipun, tuan-tuan mungkin baca sekali, bila dijelmakan sebagai filem, orang semua tengok, mungkin penuh panggung wayang pada waktu bukan PKP untuk menontonnya. Tapi selepas itu kalau diberi percuma kepada mereka untuk tonton kali kedua, tentu mereka menolak, tuan-tuan. Kalau baca buku yang paling hebat dalam dunia sekalipun, mereka baca sekali, lepas tu bagilah kedua, mungkin nak termuntah rasanya untuk baca kali kedua, ketiga dan sebagainya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi ini tidak terjadi pada Al-Quran. Tiap kali Ramadan datang, kita berlumba-lumba berusaha untuk mengkhatam Quran. Tak pernah luput rasa enak, kemanisan itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka inilah dia kehebatan yang terdapat pada kalamullah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman terhadap ayat yang indah ini. Oh, suara saya hilang malam ni, Cikgu Ruhaya. Allahu Akbar. Ustaz Syed Murad sangkut-sangkut apa janji pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh dengar balik semula dalam rakaman Facebook selepas ni. Ampun maaf atas segala kekurangan. Setakat ni saja dulu untuk renungan kita bersama-sama. Jadi tuan-tuan, besok pagi saya ada program dekat Wow Shop untuk mengajak tuan-tuan mengenali satu lagi Quran, inovasi, kreativiti yang telah pun kami buat dan saya sendiri terlibat untuk menghasilkannya, tuan-tuan. Nama Quran tematik. Pagi esok tuan-tuan ada kesempatan, mari tengok nanti saya siarkan program ni, saya siarkan posternya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama kami di Wow Shop pagi esok pukul 9 pagi untuk mendengar kepentingan memiliki Quran tematik. Baik tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat jumpa pada malam esok pada waktu yang sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum terlupa tuan-tuan, kami di Zazan Travel ada satu produk untuk yang sangat baik untuk tuan-tuan miliki pada musim penyakit wabak berlaku, di atas saranan yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Habatus Sauda yang telah kami proses, tuan-tuan, dalam bentuk kapsul tablet seperti ini. Memudah tuan-tuan untuk guna, berbanding dengan kalau kita guna serbuk ataupun bijirin, mungkin pahit untuk dimakan. Kalau tuan-tuan dapat gunakan seperti ini yang telah kami proses di Zazan Travel, sekarang kami offer pada hari ini, beli dapatkan Birkah Habatus Sauda ni sampai pukul 10 malam. Ada banyak promosi yang dikemukakan, tuan-tuan boleh rujuk. Terima kasih Dr. Noazia. Ini adalah Birkah Habatus Sauda yang telah diproses, tuan-tuan. Mari kita gunakan atas nasihat Nabi SAW bahawa ia merupakan rawatan kepada semua penyakit dan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah atau boleh telan.
Alhamdulillah. Dapatkan tuan pada Zazan Travel, hadiahkan untuk orang kita sayang. Nabi menasihatkan untuk penggunaannya, terutamanya pada waktu Covid seperti sekarang tuan-tuan, sebagai satu ikhtiar yang disarankan oleh Islam. Sahabat Nabi yang sakit, maka Nabi suruh menggunakan habatus sauda, maka sembuh seperti disebut Ibn Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Begitu juga Imam Suyuti. Maka dapatkan tuan alhamdulillah telah kami proses yang mudah untuk dimakan. Dan begitu juga kami galakkan tuan-tuan untuk makan kurma ya pada waktu seperti ini, terutamanya untuk kita menghadapi ujian yang hebat pada ini tuan-tuan. Dan jangan lupa doa yang pernah saya ijazahkan kepada tuan-tuan, iaitu Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaih. Bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih. Kalangan tuan-tuan merupakan peniaga, kalangan tuan-tuan merupakan guru, kalangan tuan-tuan merupakan pekerja di pejabat, pegawai dan sebagainya, kita terpaksa jumpa dengan orang ramai, jaga distance dan juga nasihat daripada KKM tu kita ikut. Sampai itu sekali nak keluar rumah, jangan lupa baca Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali Kerana hadis yang sahih diriwayatkan bahawa daripada Tirmizi, seorang sahabat yang sakit menjelaskan, aku terlupa baca Bismillahilladzi ni masa keluar. Lalu penyakit itu rupanya macam pemburu, macam satu binatang buas yang nak menyerang kita waktu kita lalai tuan-tuan. Sambil itu baca Bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwwata illa billah. Kerana seorang yang bacakan doa itu akan diungkapkan oleh malaikat menjawabnya, uqita wa kufita wa hudita. Engkau telah dicukupkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Syaitan tidak akan dapat mengapa-apakan kamu. Dan sebahagian daripada masalah itu juga penyakit, orang selamat daripada kita yang bacanya tuan-tuan Dan bila kita terpaksa berdepan dengan orang, bacalah Bismillahi siqatan billah wa tawakkulan alaih. Ya Allah, kerana yakin dengan Kau dan juga aku tawakal sepenuhnya padamu ya Allah, pada Zatmu yang mulia, selamatkan aku dari penyakit yang bahaya ini. Sekian tuan-tuan, jumpa lagi esok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Zawi Ghazali. Ustaz Zawi banyak bantu kita dengan doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim billah wa tawakkulan alaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wal darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, bapa kami, sekalian orang yang memiliki hak atas kami yang kami tak mampu membayar segala kebaikan mereka kepada kami. Wahai Tuhan, kami merayu padamu, mohon padamu, minta padamu kurnia keselamatan untuk kami semua ya Allah, dan semua umat Islam ya Allah, di Malaysia, di luar Malaysia, di Palestin yang sedang diganyang oleh musuh-musuhmu pada hari ini. Wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami mohon, kepada Engkau kami merayu, kepada Engkau kami minta pertolongan, kerana tiada tempat lain melainkan kepadamu sahaja ya Allah. La malja'a minallahi illa ilaih. Tiada tempat lagi melainkan kepadamu sahaja ya Allah. Tiada tempat untuk memohon perlindungan melainkan kepadamu sahaja ya Allah. Tiada tempat untuk mohon keselamatan melainkan hanya kepadamu sahaja. Wahai Tuhan, kami munajat, kami mohon, kami merayu padamu, beri keselamatan kepada kami, kepada orang yang kami sayangi, kepada semua umat Islam ya Allah. Penyakit yang berlaku ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, saya tinggalkan tuan bawah penjagaan kasih sayang Allah Taala. Mari sama kita menamakan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.